Tuan Yang Di-Pertua, uh, kerana memberi peluang dalam perbahasan Tita Diraja untuk membangkitkan isu yang agak penting. Pertama sekali, saya ingin berdoa bersama dengan semua rakyat Malaysia supaya MH370 pulang dengan selamat. Ramai antara ahli-ahli yang berhormat telah membangkitkan isu ini dari pelbagai perspektif. Hari ini saya ingin membangkitkan isu ini dari segi perspektif teknikal, compliance to international standards. Kehilangan jet MH370 boleh dikategorikan secara umum kepada dua kemungkinan. Satu, security breach. Second, safety breach. Malaysia merupakan dari segi ini International Civil Aviation Organization, ICAO, sebenarnya mempunyai dua audit yang cukup penting terhadap security breach dan safety breach. Dari segi security breach, dia ada Universal Security Audit Program, USAP atau USAP. Dari segi safety breach, dia ada Universal Safety Oversight Audit Program, USOP atau USOP. Dari segi, jadi kita, Malaysia adalah member state kepada ICAO dan jadi mereka meletakkan kawalan yang ketat kepada semua negara dalam soal sektor penerbangan. Kejadian di mana dua orang warga Iran menggunakan pasport palsu dapat masuk ke dalam pesawat, ini jelas menunjukkan ada security breach. Ada beberapa kali saya sendiri juga dapat masuk ke pesawat tanpa menunjukkan IC saya. Jadi maka kita harus meninjau dengan teliti airport security. Dari segi security, USAP, Universal Security Audit Program, yang harus dijalankan oleh Malaysia, dia merangkumi banyak aspek seperti regulatory framework dan National Civil Aviation Security System, training of aviation security personnel, airport operation, aircraft and in-flight security, passenger and baggage security, cargo, catering and mail security. Pada tahun 12 hari bulan Januari tahun 2012, dalam Regional Conference on Aviation Security di Kuala Lumpur, Malaysia, ada 14 negara lain mengemukakan joint statement, dan saya baca, dengan we encourage states to make USAP, USAP audit result available as appropriate for other member states in order to better target capacity building and technical assistance effort and ensure that related initiatives benefit those areas of greatest need. Jadi saya ingin tanya dengan spesifik kepada Menteri Pengangkutan. Adakah Malaysia menjalankan USAP, USAP? Bilakah USAP yang terbaru dijalankan? Adakah Malaysia lulus dalam audit USAP? Apakah isu-isu yang dibangkitkan oleh USAP kepada Malaysia dan apakah tindakan lanjutnya yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia? Dengan semangat transparansi seperti yang dalam Regional Conference on Aviation Security di Kuala Lumpur, saya minta Menteri declassify USAP, result laporan USAP kepada rakyat Malaysia, supaya kita tahu adakah kita mempunyai kelemahan dari segi security, airport security. Dari segi safety pula, ICAO mempunyai Universal Safety Oversight Audit Program. Pada tahun 2013, ia telah memulakan pemantauan yang lebih ketat, iaitu menjalankan Continuous Monitoring Approach, CMA. USOP menjalankan audit dalam beberapa aspek. Nombor satu, Primary Aviation Legislation and Associated Civil Aviation Regulations. Kedua, Civil Aviation Organizational Structure. Dan ketiga, Personnel Licensing Activities, Aircraft Operation, Airworthiness of Civil Aircraft, Aerodromes, Air Navigation Services, Accident and Serious Accident Investigation. Pada tahun saya buat kajian. Malaysia menjalankan
USOP pada 28 Jun hingga 7 Julai tahun 2005. Itu 9 tahun yang lalu. Sepatutnya Malaysia kena buat USOP tiap-tiap 5 tahun. Tetapi kita tidak buat pada tahun 2010. Dan pada sejak 2013, ICAO telah meminta supaya semua negara jalankan secara continuous tiap-tiap tahun. Dan saya difahamkan Singapura baru jalankan USOP audit tahun lepas. Jadi saya nak tanya, kenapa Malaysia dan DCA tidak menjalankan USOP? Sudah 9 tahun. Saya harap menteri boleh jawab soalan-soalan yang kritikal. Kalau kita tidak boleh menyelesaikan masalah security and safety, maka kita punya confidence of travelling di Malaysia akan turun. Saya juga mengalu-alukan kenyataan Menteri Pengangkutan petang semalam bahawa situasi kehilangan pesawat adalah melampaui politik. Tetapi semalam juga Menteri memberi taklimat tertutup hanya kepada ahli-ahli berhormat daripada Barisan Nasional sahaja. Semua ahli berhormat daripada pakatan tidak dijemput. Pagi ini pula kata kita tidak minta untuk dapatkan taklimat. Satu siang hari dia cakap satu, malam dia cakap lain, hari ini pula tukar lain cerita. Jadi saya nak tanya, adakah ini cakap tak serupa bikin kepada Menteri Pengangkutan? Jadi saya nak tanya, bilakah taklimat akan diberi kepada semua? Tak kira ke daripada ini national tragedy dan kita haruslah bipartisan. Kita kena menyelesaikan masalah ini secara bersatu. Dan begitu juga first day, kita tahu kita sudah committed bahawa kita tidak akan bersama-sama mendoakan keselamatan dan kembali MH370. Dan saya harap dengan semangat yang sama, Menteri boleh memberi taklimat yang teliti kepada semua ahli-ahli berhormat. Dalam majalah yang berpengaruh, The Economist yang terbaru, mereka membuat kajian kepada negara-negara yang menjalankan kegiatan perniagaan dengan menggunakan kabel politik, kronisme dan rasuah. Mereka term it as crony capitalism index. Dan Malaysia mencatat sejarah sekali lagi dengan memasuki tangga ketiga top 3 of crony capitalism index. Ini tahniah kepada Malaysia, UMNO Barisan Nasional. Dalam soal crony capitalism, satu contoh yang cukup jelas adalah Governor Sarawak, Tan Sri Taib Mahmud. Baru-baru ini, The Age memaparkan satu laporan yang komprehensif tentang business empire of keluarga Governor TYT. Mengikut laporan tersebut, business empire keluarga Tan Sri Taib Mahmud merangkumi lebih kurang 400 syarikat di Malaysia dan di luar Malaysia, dan mempunyai nilai berbilion-bilion ringgit. Business empire-nya juga merangkumi semua sektor ekonomi. Dalam laporan tersebut, dan saya quote, "Under the state constitution, it is stated that the chief minister shall not hold any office of profit and shall not actively engage in any commercial enterprise. However, checks shows that Taib is a director shareholder of at least 5 Malaysian companies. Nombor 1, Demak Jaya Holding Sendirian Berhad, Hama Memorial Sendirian Berhad, Mesti Bersatu Sendirian Berhad, Pehin Sri Heritage Sendirian Berhad dan Ramah Jelita Sendirian Berhad." Dalam perlembagaan negeri juga menyatakan, "The yang dipertua shall not hold any office of profit and shall not actively engage in any commercial enterprise." Dalam keadaan yang jelas menyalahgunakan kuasa, saya minta Perdana Menteri jawab, kenapa kerajaan pusat masih mencadangkan Tan Sri Taib Mahmud ke jawatan TYT?
MACC juga dilaporkan telah membuka 10 fail menyiasat lebih kurang 500 kertas siasatan. Dalam sesi parlimen yang lepas, saya terima jawapan daripada SPRM bahawa kes-kes siasatan masih dijalankan. Itu bulan 12. Saya minta jawapan daripada MACC, bilakah 10 kes yang tersebut akan selesai disiasat? Apakah tindakan selanjutnya? Dan saya nak tanya, bolehkah seorang governor juga yang kalau disabitlah kesalahan di-charge ke mahkamah? Kalau kerajaan Barisan Nasional rasa malu dan ingin menangani masalah kronik kapitalisme, ini kes pertama yang perlu dijalankan oleh kerajaan. Dan saya minta kerajaan jawab soalan ni. Saya juga ingin membangkitkan kenyataan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar bahawa orang bukan Melayu kurang sensitif dengan kes rogol di bawah umur berbanding orang Melayu. Saya nak bagi tahu Timbalan Menteri, no one wants to be raped. No parents wants their children to be raped. Take back your statement and apologize. Or else you should resign. Jenayah menjangkau batas kaum dan agama. Rogol dan rogol bawah umur adalah isu yang harus ditangani oleh kerajaan. Timbalan Menteri tidak harus memberi pelbagai alasan. Malah lagi teruk adalah menggunakan isu perkauman untuk melindungi kegagalan sendiri. Ini kenyataan yang paling sensitif yang saya pernah dengar. Dan saya mau Timbalan Menteri minta maaf kepada semua wanita dan orang bukan Melayu di Malaysia. Saya nak ingin bangkitkan isu kawasan setempat. Jambatan kedua Pulau Pinang telah dibuka lebih 19 hari selepas oleh Perdana Menteri. Tempoh 1 bulan percuma dah hampir tamat. Daripada traffic data yang saya dapat, kita nampak bahawa jambatan kedua hanya mencapai lebih kurang 20% traffic volume daripada jambatan pertama. Jambatan pertama masih agak sesak. Dalam keadaan demikian, kita harus menggalakkan pengguna menggunakan jambatan kedua untuk mengurangkan kesesakan. Dalam traffic management system, kita boleh menggunakan cara pricing mechanism untuk mengurangkan kesesakan dan menggalakkan pengguna menggunakan jambatan kedua. Maka saya ingin mencadangkan tol jambatan kedua Pulau Pinang harus lebih murah daripada jambatan pertama supaya menarik pengguna ke jambatan kedua. Ingin saya cadangkan supaya tol jambatan kedua haruslah kurang daripada RM7 yang sekarang dikenakan. Ia menggalakkan orang ramai menggunakan jambatan kedua dan sekaligus meningkatkan pendapatan syarikat jambatan kedua Pulau Pinang. Saya juga ingin minta Menteri umumkan secepat mungkin tol jambatan kedua. Semua rakyat Pulau Pinang tertanya-tanya. Satu lagi isu adalah adakah pengguna touch and go akan dapat diskaun 20% seperti yang diberikan di jambatan pertama. Isu yang terakhir adalah berkenaan dengan KKR juga, adalah jalan persekutuan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Bulatan Besar Bayan Baru. Jalan tersebut telah mengalami keadaan berlopak-lopak dan bertampau-tampau yang serius. Jalan ini adalah laluan utama pelancong dari luar negara. Dalam tahun Visit Malaysia year 2014, kita tidak boleh biarkan point of entry kita sebegini teruk. Saya ingin minta KKR jalankan naik taraf jalan tersebut, complete resurface, tanam pokok-pokok yang baru di median dan di tepi jalan, jadikan pemandangan di sepanjang jalan tersebut nampak cantik dan indah. Tuan Yang Dipertua, terima kasih saya ucapkan kepada semua. Sekian, terima kasih.